Kita sambung lagi sikit. Setelah itu turun ayat tentang hukuman terhadap pemfitnah, orang yang menyebarkan fitnah. Okey, Rasulullah pun memerintahkan supaya orang-orang yang menyebarkan fitnah ni yang diyakini bersalah untuk disebat sebanyak 80 kali. Jadi hukuman untuk orang yang menyebarkan fitnah adalah sebat 80 kali. Okey, surah An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Ifki ni lah fitnah, cerita bohong. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithim walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu berita baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bahagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar juga pula. Jadi ayat kat sini terangkan, Allah beritahu Rasulullah SAW bahawa cerita tu adalah cerita bohong. Cerita bohong, bukan cerita benar tentang fitnah terhadap Aisyah. Dan juga hukuman kepada penyebar fitnah. Jadi pada ketika itu 3 orang telah menerima hukuman, iaitu Hamnah binti Jahsy, Mastah bin Athathah, Hasan bin Thabit. Okey, tengok info ni. Sifat-sifat orang munafik: bercakap bohong, mungkir janji, khianat, bertengkar atau bergaduh, melampaui batas. Ini 5 sifat munafik. 5 sifat munafik, okey? Dan antaranya juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata tentang sifat munafik. Antaranya adalah bila dia solat, dia bergoyang-goyang. Maksudnya dia tak ikhlas. Tapi ini tak boleh jadikan panduan sangatlah, sebab tak semestinya macam tu. Tapi kalau orang munafik ni, kalau memang dia munafik, dia solat tu dia bergoyang, bergerak-gerak. Dia solat tu bergerak-gerak. Sebab kenapa dia bergerak-gerak? Sebab tidak ikhlas dan tidak khusyuk dalam solatnya. Itu antara sifatnya. Tapi tak semestinya orang yang solat bergerak tu kita terus kata dia munafik. Tidak, bukan macam tu maksudnya. Dia kena lengkap lah ciri-cirinya. Bercakap bohong, mungkin janji, khianat, bertengkar atau bergaduh, melampaui batas. Itu kena ambil kira juga sifat-sifat dia yang lain. Okey, kesan dan iktibar. Mencemarkan kesucian Sayyidatina Aisyah. Betul lah. Kesan daripada fitnah tu, ramai yang memandang serong terhadap isteri Rasulullah SAW. Seterusnya Rasulullah SAW merasa bersalah dan bersedih. Sikap jahat orang munafik terbongkar. Bermula dari situ terbongkar siapa yang munafik, yang tak ikhlas hatinya berjuang untuk Islam. Seterusnya menimbulkan kemarahan dalam kalangan umat Islam. Turun ayat perintah 80 sebatan kepada orang yang memfitnah. Okey, itu hikmahnya. Perbuatan memfitnah lebih berbahaya daripada membunuh. Perbuatan memfitnah boleh membawa permusuhan. Siasat dahulu suatu perkara sebelum bertindak. Okey. Pernah dengar tak ayat al-fitnatu akbaru minal qatl? Apa maksud dia? Fitnah itu adalah lagi besar daripada membunuh. Dosanya lagi besar daripada membunuh. Kiranya fitnah ni lagi bahaya daripada membunuh. Okey, untuk hari ni itu saja. Harap kamu boleh fahamlah cerita dia, cerita tentang cerita dusta ni terhadap Sayyidatina Aisyah oleh Abdullah ibn Salul. Okey, itu saja untuk hari ni. Kalau ada kalau ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.